Salat itu ada beberapa matlamat dia. Yang pertama ialah untuk membesarkan perasaan hamba pada diri satu orang tu. Dia rasa dia hamba dan dia rasa Allah Ta'ala tu Tuhan dia. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, kita tengok salat itu memberi ketenangan. Masalah sekarang ada orang melihat salat itu bebanan. Bebanan yang bersifat komitmen wajib. Dia buat tu bagi lepas saja, bagi lepas saja. Okey. Dan yang ketiga, sepatutnya solat itu ialah satu ritual yang boleh menajamkan minda kita. Cuma yang ni kita kurang tahulah. Sebab tu kalau tengok sebahagian para ulama dulu, dia nak tulis buku ke, dia nak himpun hadis ke, maka dia akan salat. Macam Imam Al-Bukhari nak letak satu hadis dalam satu bahagian dalam Sahih Bukhari tu, dia akan salat 2 rakaat. Sebab apa? Sebab dengan salat itu dia akan buka banyak benda. Cuma janganlah waktu salat tu kita fikir ke lain. Dia memang macam tu. Pernah berlaku pada zaman Imam Abu Hanifah, ada orang hilang barang, ngadu pada Imam Abu Hanifah. Saya terbaca dalam Siyar Alam An-Nubala, tapi dah lama dah baca, tiba-tiba nak cerita ni teringat balik. Okay. Imam Abu Hanifah ni kita tahu dia satu orang tokoh besar di Iraq, dan dalam mazhab Hanafi ni memang banyak menggunakan ijtihad dan qiyas. Banyak elemen itu banyak digunakan untuk keluarkan hukum. Okay. Jadi satu hari ada satu orang datang, dia mengadu barang dia hilang, ataupun dia tak ingat barang dia letak kat mana, dia lupa. Jadi Imam Abu Hanifah pun kata, kamu salat kamu akan jumpa barang kamu. Waktu dia salat, elok dia salat, dia ingat dah barang dia duduk kat mana. Sebenarnya benda ni berlaku, kita pun duduk berlaku. Kita sendiri pun duduk berlaku. Cari kunci merata salat, ingat dah. Syaitan waktu tu lah dia bagi koordinat tepat di mana duduk barang yang hilang. Jadi teringat habis, benda-benda yang lupa tu dia teringat lagi. Itu ialah benda yang memang realitinya berlaku. Tapi itu gangguan sebenarnya. Itu bukan petanda solat anda betul. Okay, tapi itu gangguan. Okay. Bukanlah saya nak sebut sini salat yang betul ni dia kena kosong, macam yang golongan tasawuf yang melampau tu lain macam pula. Fana apa semua yang bahas panjang lebar hukum takbiratul ihram saja sampai 7-8. Kalau kita tengok dalam buku Hakikat Insan tu, dalam bab salat mengenal diri sembahyang tu, mengenal diri sembahyang, itu antara satu bab dalam Hakikat Insan, saya pernah baca. Okay. Untuk takbiratul ihram tu ada beberapa makam dia. Antara makam-makam yang pelik ialah makam Mi'raj. Kita kena bayang diri kita tu di Mi'raj kan. Nak bayang macam mana? Sebab yang pernah pergi Mi'raj seorang je, Nabi Muhammad. Tak ada orang yang ada experience lain. Okay. Dan ada makam Ibdal. Makam Ibdal tu yang paling syok. Sebab makam Ibdal tu ialah tapak awal sebelum pergi pada makam Fana. Sebab itulah kita akan tengok ada orang yang salah qiyam manjang. Tapi sebenarnya itu khayal. Tak lebih daripada tu pun. Kita bukan nak yang tu, yang ni melampau. Jenis macam ni, dunia tak akan maju kalau ada orang macam ni. Kita akan tengok dunia akan terkebelakang. Sebab tu kau tengok, ni saya sebut luar sikit. Bangsa yang menjajah bangsa lain, Eropah, dia orang tak ada isu dengan golongan Sufi kebanyakannya. Sufi nak semayang panjang, pergilah. Sebab dengan sibuknya dia orang dengan benda tu, dia orang tak peduli dah. Orang nak curi emas ke negeri ni, orang nak korek minyak ke negeri ni, orang nak curi duit pemerintah ke, orang tak peduli. Kamu nak solat, masuk dalam gua, masuk. Nak naik bukit pun naik. Okay. Tapi kalau dia dah start baca Quran, dia cerdik, dia pandai urus negeri yang tu dibimbangi oleh pemerintah ataupun penjajah. Itu beza dia lah. Okay. Kita bukan nak macam tu. Sebab dalam salat, Nabi ni dia pernah terlupa dan dia pernah teringat benda-benda yang kata apa, yang normal seorang manusia teringat. Sebab tu kita baca hadis, kita akan tengok Nabi lepas saja salat asar, cepat-cepat bangkit. Sebab duk teringat harta sedekah tak bagi lagi. Dekat rumah tu ada lagi harta yang orang amanahkan untuk Nabi bagi, Nabi tak bahagi lagi. Nabi balik rumah, Nabi bahagi. Maknanya kita pun dalam salat kita macam tu lah. Okay. Kita jangan bayang dia macam fana lain macam. Itu bukan sebenarnya salat yang kita nak kena faham. Khusyuk itu maksudnya ialah fokus, nampak, faham dan tidak melelong ke lain. Waktu baca Al-Fatihah, kita tahu ayat kita baca tu maksud dia apa. Janganlah kita lalai. Melainkan kita lalai-lalai yang teruk tu lain macam lah. Cuma nak katanya antara tempat yang
Orang mudah lalai ni salat tarawih. Sebab tu dalam buku ni dia ada tekankan juga bab salat tarawih. Bab salat tarawih ni dia panjang. Dan orang yang makmum, dia akan melelong lah kalau imam tu baca panjang. Sebab saya sendiri berpengalaman jadi imam salat tarawih ni. Kita baca mana-mana ayat yang ada waladhdallin, surah lain ada seorang amin belakang. Okey. Kan dalam surah Baqarah kan ada waladhdallin, laminadhdallin. Dia seorang amin belakang, bukan Fatihah pun. Dia kira waladhdallin amin je lah. Dia seorang-seorang dia. Okey. Benda tu memang berlaku. Sebab dia melelong ke lain. Mungkin dia tu Fatihah duk baca dalam rokok. Benda tu boleh jadi sebahagian orang. Dia qiyam, dia baca tahiyat dia jadi baca Fatihah. Dia boleh jadi. Benda tu memang setengah orang ni berlaku. Okay. Cuma nak katanya, yang tu dia tak nak lah solat yang macam tu. Kita nak stay di atas right way ni, dan kita faham apa yang nak disampaikan. Itu yang disebut dalam pengenalan lah. Okay. Jadi untuk tidak melengahkan masa, kita terus kepada bab pertama. Bab pertama ni lebih kurang 30 muka surat, hampir 30 muka surat. Sebab dia datangkan lebih kurang 9 riwayat berkenaan dengan doa istiftah. Kita sebut mana yang sempat lah. Okay. Bab pertama, doa-doa istiftah. Mukaddimah muka surat kedua. Amalan membaca doa istiftah ataupun lebih dikenali dengan doa iftitah. Dua-dua boleh sebut. Istiftah ataupun iftitah. Adalah dilakukan selepas mengangkat takbiratul ihram dan sebelum membaca surah Al-Fatihah. Maknanya dia nak cerita tentang mana tempat nak kena baca doa istiftah ni, iaitu selepas takbiratul ihram sebelum baca Al-Fatihah. Penelitian para sahabat, antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mendapati baginda memang sentiasa beramal dengan doa istiftah setiap kali memulakan salat. Semua salat fardu, salat sunat, Nabi tak pernah tinggal doa istiftah. Walaupun hukumnya kita tahu sunat, dia tak wajib, dia bukan rukun salat pun, dia sunat saja, tapi Nabi tak pernah tinggal. Maknanya ada something yang penting di situ. Kalau dalam hukum fiqh dia panggil mustahab, sebab banyak kali Nabi dia sunat tapi duduk pada pangkat mustahab. Maknanya Nabi ni selalu duk buat, jarang benar Nabi tinggal. Okay. Bertitik tolak daripada itu, hampir kesemua ulama melainkan mazhab Maliki menyimpulkan bahawa kita disunnahkan membaca doa tersebut. Sebab di sisi Malikiyah dia wajib. Maliki berpandangan ianya wajib. Okay. Pengamalan doa ini bagaikan memberi isyarat kita memulakan salat dengan penuh rasa kehambaan. Sesudah itu kita memuji Allah dengan bertakbir. Tibalah masanya untuk kita merendahkan diri dengan berdoa kepadanya agar kita dapat mengerjakan ibadah terpenting ini dengan sebaik-baiknya. Okay. Sebab tu nak salat ni, apa saja benda yang boleh menyebabkan kita rasa tergesa-gesa, kita jangan solat lagi. Apa saja benda yang akan menyebabkan kita solat tu kalut jadi, jangan solat. Sebab tu Nabi larang kita ni salat dalam keadaan haqin wal haqib. Haqin ni tahan kencing, haqib ni tahan nak keluar, nak buang yang besar. Dua-dua tak boleh. Sebab ini akan menyebabkan kita tak boleh fokus. Banyaklah hadis Nabi larang kita salat waktu makanan telah dihidang. Larang, banyak larangan. Sebab apa? Tujuannya lah untuk menjaga kesejahteraan permulaan salat tu. Sebab tu ada hukum berkenaan dengan jamak dan qasar, supaya orang musafir dia tak teringat tiket kapal terbang dia, dia tak teringat tiket train dia, apa-apa semua, menyebabkan dia salat tu tak ada kesan. Tapi sekarang ni alhamdulillah sebahagian kenderaan ni dah ada ruang untuk salat. Dalam train ada, dalam flight tak semua yang ada kot. Yang Arab Saudi mungkin ada lah. Okay. Flight-flight lain ni dia, kita boleh salat atas seat tu pun. Cuma nak katanya ada orang dia pilih nak salat di airport, menyebabkan dia jadi rushing. Okay. Waktu rushing tu dia salat tu dia tak beri apa-apa kesan, tak beri impak yang besar. Okay. Malangnya menurut pemerhatian saya secara peribadi, sebahagian daripada kita tidak memberikan tumpuan kepada doa istiftah. Keadaan ini biasanya berlaku seperti berikut, iaitu dalam salat sunat, salat tarawih dan juga salat bersendirian. Ini pemerhatian. Antara lafaz doa istiftah yang masyhur diajarkan dan diamalkan oleh masyarakat Malaysia adalah muka surat ketiga tu, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini riwayat yang masyhur. Ramai orang kita baca yang ni. Hatta yang jadi imam puluh-puluh tahun pun, kalau dia tak upgrade pun dia baca yang ni lah. Antara sebab imam tarawih tak nak baca, sebab dia tahu yang ni je. Panjang ni. Ni agak panjang. Sebab tu dia rasa macam akan take time lama kalau baca yang ni. Okey. Saya tak nak bacalah terjemahan sebab saya kira yang ni kita boleh baca sendiri dan kita selalu baca yang ni. Okey. Saya berpandangan sebahagian kita sukar ataupun tidak beramal dengan doa istiftah dalam keadaan demikian, khususnya setiap kali memulakan salat tarawih. Sebab tu penulis dia tekan pada salat tarawih ni. Sebab inilah antara salat yang akan drag banyak sunnah. Kita akan tinggalkan sunnah banyak sebab kepala kita 20 rakaat jangan lebih 9-16 minit. 9 suku je. Lebih masalah. Kita jadi kacau bilau. Sebab kita dah fikir lepas ni nak moreh, nak makan, bawa kereta setengah jam, 40 minit, jam lagi. Lambat saja. Sebab tu dia jadi, kita akan drag banyak. Kita akan drag banyak di situ. Okay. Walhal ada sahaja lafaz doa istiftah yang ringkas dan sesuai untuk diamalkan. Dengan mengetahui doa-doa ringkas tersebut, pastinya akan membantu kita untuk mengamalkan sunnah ini dengan sebaik-baiknya. Dalam bab ini, saya kongsikan 9 pilihan bacaan doa istiftah yang sahih dan boleh diamalkan dalam ibadah salat. Doa yang pertama. Okey, muka surat yang keempat. Doa istiftah, Allahumma ba'id baini. Okey, kita tengok. Yang ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kita tengok hadis dia, muka surat keempat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu bainat takbir wa bainal qiraati iskatan. Maksud dia Rasulullah diam antara takbir dan bacaan surah Al-Fatihah. Diam tu dengan kadar boleh tarik nafas, boleh hembus nafas lah. Bagi tenang, tak tergesa-gesa. Okay. Qala ahsibuhu qala hunayyatan faqultu bi abi wa ummi ya Rasulullah iskatuka bainat takbiri wal qiraati ma taqul. Qala aqul Allahumma ba'id baini wa baina khataayai kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min al-khataaya kama yunaqqi ath-thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Okey, tengok dalam muka surat keempat tu dia kata apa? Abu Hurairah yang riwayat hadis ni, dia tanya, bi abi wa ummi, demi ayahku dan juga demi ibuku. Bila mana cakap macam ni, nak kata serius lah. Nak tahu betul ni. Maknanya Abu Hurairah dia macam tekan Nabi bagi tahu apa yang kamu baca. Waktu di antara takbiratul ihram dengan nak baca Al-Fatihah tu. Okey. Apa yang Rasulullah baca ketika berdiam antara takbir dan bacaan? Rasulullah menjawab, aku membaca doa mafhumnya. Kita tengok muka surat yang kelima. Ya Allah, jauhkan aku daripada dosa-dosaku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikan aku daripada dosa-dosa sebagaimana engkau sucikan pakaian putih daripada kotoran. Ya Allah, basuhlah dosa-dosaku dengan air salji dan embun. Ini doa istiftah yang antara kerap jugalah Nabi baca. Banyak Nabi baca. Cuma saya nak sebut dalam hadis ni yang riwayat Bukhari ni, Abu Hurairah yang riwayat hadis ni, dia tak dapat dengar elok apa Nabi baca antara takbiratul ihram dengan Al-Fatihah. Jadi dia tanya Nabi. Dan Nabi pun sebut ini. Sebab ada orang dia kata, bolehnya kita baca kuat sebab sahabat-sahabat ni boleh riwayat satu-satu apa Nabi baca dalam salat. Dia nak benarkan bolehnya zikir kuat tu. Zikir kuat lepas salat, dia kata sebab tu sahabat boleh riwayat. Kau Nabi cakap slow macam mana? Macam mana sahabat nak dengar? Sebenarnya ada sahabat yang pergi tanya dan memang tak dengar pun. Walaupun dari segi suasana zaman tu, untuk mendengar suara-suara perlahan lagi boleh berbanding zaman sekarang. Sebab zaman Nabi bangunan tinggi tak ada, kenderaan yang bermotor pun tak ada, yang menghalang, yang membuat pencemaran bunyi ni tak ada. Okay. Tapi ada waktu-waktu yang memang tak jelas, tak dengar pun. Contohnya yang ni lah. Sebab tu Abu Hurairah tanya. Bila mana Abu Hurairah tanya, Nabi pun beritahu. Ini bacaan dia. Okay. Kita tengok keterangan Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Okay.
Doa menjauhkan kita dengan dosa bagaikan timur dan barat, bermaksud agar kita langsung tidak melakukan perkara-perkara dosa. Maknanya minta supaya ampun dosa. Yang kedua, tujuan disebutkan pakaian putih kerana kebiasaannya kotoran akan nampak lebih jelas pada pakaian putih berbanding pakaian warna lain. Untuk menyucikan kotoran pada pakaian putih tentulah amat sukar. Menurut Ibnu Daqiq Al-Aid, ini bermakna kita amat berharap agar Allah benar-benar membersihkan kita daripada sebarang dosa. Sebab tu Nabi buat perumpamaan doa tu macam tu lah. Bersihkan kami macam mana dibersihkan pakaian putih daripada kekotoran. Yang ketiga, bersihkan dosa dengan air salji dan air sejuk mempunyai beberapa maksud, iaitu menurut Al-Khattabi, salji dan embun digunakan untuk menambahkan lagi nilai kebersihan selepas dosa dibersihkan dengan air. Muka surat ke-6, menurut Ibn Daqiq Al-Aid, ini adalah kiasan kepada setinggi-tinggi pengampunan. Sesuatu yang dibasuh berkali-kali dengan menggunakan 3 jenis pembersih pasti akan menjadi benar-benar bersih. Yang ketiga, 3 jenis pembersih ini adalah nilai yang berbeza, yang seperti doa yang dirakamkan dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah berfirman, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maafkanlah kami, ampunkan dosa kami dan rahmati kami. Maknanya sebut air salji dengan embun tu ialah satu pengharapan yang sangat tinggi. Jangan bersihkan kami dengan satu jenis pembersihan, tapi bersih banyak kali. Itu maksud dia. Ini menurut pandangan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani pada zaman dia. Waktu dia tengok kenapa Nabi sebut dalam hadis tu, Nabi kata dalam doa istiftah tu, Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i wal thalji wal barat. Ya Allah, bersihkanlah dosa-dosa aku dengan air, dengan salji dan juga dengan embun. Ada sebahagian terjemah embun, al-barat tu maksudnya air yang sejuk, bukan air panas, air sejuk. Okey. Zaman kita, saya pernah kongsikan pasal bab-bab salat ni. Ada satu tempat di Pahang, di satu surau. Surau tu di dekat dengan hospital UIA Kuantan ni, UIA Medik lah. Okey. Sebahagian orang kata apa, dia punya audio ni kebanyakannya doktor-doktor yang pensyarah ataupun memang doktor pakar. Okay. Jadi dia pun tertarik pada part ni, iaitu part bersihkan kami dengan air, dengan salji, dengan air sejuk. Ada satu orang doktor tu, dia pakar neurologis, saraf. Dan isteri dia pun doktor juga lah, doktor perubatan. Okay. Dia kata memang dari segi kajian perubatan, membersihkan luka, alat-alat perubatan, pembedahan lebih bersih dengan elemen sejuk berbanding elemen panas. Okay. Biasanya dia akan bilas 2 kali. Pertama dia akan rebus dulu semua dia punya alat-alat tu bagi hilang dia punya kotoran-kotoran yang kata apa, yang melekat. Lepas tu dia akan letak lagi air sejuk. Air sejuk betul. Ada setengah keadaan letak dalam ais lagi. Begitu juga lah untuk cuci luka-luka orang pun lebih baik dengan air sejuk. Pada zaman Ibnu Hajar ni dia tak nampak lah. Cuma nak kata elemen pencuci yang terbaik ialah dengan air sejuk. Air yang lagi sejuk itu lagi baik. Cuma orang yang kena tu menggigil lah. Macam kita mandi dengan air sejuk musim hujan macam ni pula. Tu lah makin lena. Tu yang jadi bertempoh bangun tu nak pergi bergerak tu lambat. Tapi sekarang rumah dah ada water heater, okey lah kot. Okey. Kalau rumah-rumah yang pattern lama ni air sejuk lah. Air sejuk maknanya air tu memang boleh menyejuk, boleh membersihkan. Tapi dia ada kata apa? Kesan sampingan jugalah kalau kita sentiasa dengan air sejuk ni. Sebab air zaman sekarang bukan macam air zaman dulu. Air sekarang dia ada tapisan-tapisan, dia ada kandungan-kandungan yang tak jelas. Saya ingat belajar di Jordan dulu, kalau musim sejuk, musim turun salji ni, tangki air, sebab Jordan dia air jenis top up, bukan air macam saliran bawah tanah macam kita ni. Sebab air sana dia kurang. Okay. Buka paip, tak keluar air. Naik sutuh atas, buka tangki tu, dah beku dah air tu. Air tu dah beku dah, tak keluar dah air. Jadi kita kena tunggu tengah hari sikit lah. Sebab dia tak beku semua, dia beku dekat lubang yang nak keluar air tu, dia beku situ.
Jadi air yang masih lagi air belum jadi ais lagi tu, dia tak boleh nak pergi. Jadi take time. Jadi frost. Okey. Cuma nak katanya tak mandilah, dalam erti kata lain. Musim sejuk Jordan ni seminggu tak mandi pun tak apa. Tapi jangan duk buat perangai tu di Malaysia. Okay. Perangai tu walaupun musim sejuk tak mandi pun jahanam kau. Okay. Sebab tu kalau tu tengok orang-orang Arab yang datang negara 4 musim ni, Jordan, Syria ni, kalau dia buat perangai tak mandi, dia terikut-ikut perangai kampung dia. Sebab dia rasa macam kata apa, dia rasa macam okey lagi, stay lagi. Dia tak biasa dengan cuaca tempat kita. Cuma nak katanya air sejuk tu, kalau kita mandi, kita akan jadi menggigil yang lain macam. Dia akan beri kesan lain kalau mandi juga dengan air tu. Tetap kena guna water heater jugalah. Okay. Cuma nak katanya air sejuk ialah elemen terbaik. Menurut At-Tibi, kemungkinan disebutkan lafaz salji dan embun selepas air biasa untuk menunjukkan keluasan maghfirah dan rahmat. Itu kemungkinan lah. Merujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 286, selepas al-afu, keampunan untuk memadam kepanasan azab neraka yang paling memuncak. Yang kedua, yang bawah tu, dosa ibarat api neraka jahanam. Ini kerana dosalah yang akan menyebabkan kita dicampak ke dalamnya. Lalu kita memerlukan air yang paling sejuk, kiasan kepada pengampunan yang paling tinggi. Kita tengok kitab-kitab dahulu banyak disebut kias lah. Air sejuk, air embun, apa semua ni ialah kiasan kepada terpadamnya dosa tu. Okay. Bagi Al-Kirmani, ketiga-tiga doa ini merujuk kepada 3 konteks yang berbeza. Muka surat 7. Doa yang pertama iaitu ialah al-muba'adah, agar kita dijauhkan, minta jauh. Muba'adah mari pada perkataan ba'ad, iaitu jauh lah. Okay. Ertinya jauhkanlah kami daripada melakukan dosa. Yang kedua ialah at-tanqiyah, merujuk kepada keadaan kita melakukan dosa. Ertinya ampuni dosa-dosa kami yang masih kami lakukan sekarang. Maknanya penyucian, pembersihan. Minta kita stop. Okay. Yang ketiga, doa ketiga ialah al-ghusl. Sebab kalau kita perhatikan riwayat, Allahumma ba'id, yang pertama. Yang kedua, Allahumma naqqini. Yang ketiga, Allahumma ghsil khataya. 3 elemen Nabi sebut situ. Yang ketiga, al-ghusl, merujuk kepada dosa-dosa lepas. Artinya ampunkan dosa yang dah lalu. Naqqini, dosa yang tengah duk buat lagi, yang tak perasan. Okay. Jadi ini ialah peringkat-peringkat penyucian diri daripada dosa. Okay. Yang keempat, doa ini adalah gambaran kemuncak pengabdian diri kita pada Allah. Dan yang kelima, menurut pengkaji hadis antaranya Asy-Syaukani dalam Nailul Autar, doa ini dianggap sebagai doa istiftah yang terbaik untuk diamalkan. Sebab banyak riwayat memang Nabi amal, Nabi sebut yang ni. Banyak. Nabi salat fardu, ada waktu Nabi salat fardu dia ringkas sikit sebab Nabi jadi imam. Tapi kalau salat sunat, Nabi banyak baca riwayat ini. Riwayat ni lah. Okay. Riwayat Abu Hurairah ni. Okay. Doa istiftah yang kedua, Subhanakallahumma wa bihamdik. Okay, kita tengok. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Okay. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salata qala. Biasanya Rasulullah membuka salat dengan berdoa, Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Okay, ini yang paling pendek. Doa istiftah paling pendek. Biasa Nabi jadi imam, Nabi akan baca yang ni. Jadi imam-imam tarawih yang nak cepat, inilah bacaan istiftah yang paling pendek. Tak bacalah Allahu Akbar kabira tu. Okay. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah, wa tabarakasmuk, aku memuji engkau, maha berkah nama engkau, wa ta'ala jadduk, maha tinggi kekayaan dan kebesaran engkau, wa la ilaha ghairuk, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Dia punya doa ni lebih kurang dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha. Jangan baca yang tu pula. Baca yang tu bagi salam jelah. Okey. Okay. Dia punya opening tu, Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Okay. Keterangan Al-Allamah Muhammad Syamsul Haq Azim Abbadi yang tulis Aunul Ma'bud ni, syarah pada Sunan Abi Daud, ada 3 poin muka surat 9 tu. Menurut Sunan Sa'id bin Mansur, doa ini diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Manakala menurut Sunan Ad-Daruqutni, ia diamalkan oleh Umar Al-Khattab. Okay, sebut pada kita sini ialah ianya diamalkan oleh para sahabat lah, diteruskan. Yang kedua, ada masa Umar sengaja membaca doa ini dalam solat dengan suara yang agak kuat dengan tujuan mengajar pada orang lain. Ini ijtihad Umar. Boleh kita nak kuat,
Tapi bukan kuat macam baca jahriyah tu. Mana kita anggap jemaah saf belakang ni dia boleh dengar. Tapi tak dibuat secara continuously. Tak dibuat berterusan. Dibuat dengan kadar kita rasa jemaah kampung ni ataupun jemaah kawasan ni dah salat dengan aku 3-4 bulan dah. Boleh tangkap dah doa ni kot. Kita pun diam. Okay. Itu saya punya pandangan peribadi lah. Okay. Umar buat sebab keterbatasan waktu pada waktu tu. Keterbatasan zaman tu. Zaman ni, dia tak ada media cetak lagi. Tak ada lagi ada syarikat printing, tak ada Umar nak pergi. Boleh print tak? Doa istiftah ni kita nak bagi dekat jemaah masjid. Tak boleh buat. Zaman dulu nak buat kertas pun, satu keping kertas pun payah. Okay. Jadi cara untuk iklankan benda ni, ialah bagi kuat. Okay. Beza zaman kita. Zaman kita, media cetak ni dia tersebar. Okay. Kalau imam, sebab tu orang yang tetap nak pertahan zikir selepas salat nak bagi kuat dengan alasan Imam Syafi'i. Iyalah, Imam Syafi'i tu ijtihad lagi. Masih lagi ijtihad. Tapi dari segi capaian media cetak zaman sekarang ni mudah dah. Okay. Maknanya, nak suruh orang tu pandai zikir, bagi dekat luar pintu masjid tu buat satu kotak apa, zikir selepas salat. Yang Jabatan Mufti boleh ada yang saiz hand punya yang besar tangan tu, kita boleh tengok sendiri, boleh pandai sendiri. Punya nak suruh orang faham, buat bacaan Rumi lagi bawah. Maknanya astagfirullah tu kita eja kot Rumi lagi. Nak bagi dia sebut, takut tak boleh baca yang Arab tu. Nak bagi faham lagi, ada QR code, scan. Bubuh earphone dengar, orang sebut macam mana. Zaman sekarang sangat mudah. Untuk mengatakan tak boleh reti lagi, dia agak mustahil. Kalau zaman Umar ni padalah media cetak, media publicity semua payah. Jadi itulah cara dia yang dia buat. Okay. Yang ketiga, penilaian yang dibuat oleh ulama seperti Imam An-Nawawi dan Syekh Abdul Aziz At-Tarifi mendapati tiada bukti sahih Nabi mengamalkan doa ni. Sebab ada satu buku Sifat Salat Nabi oleh At-Tarifi, yang tu Dr. Ruzaimi ada terjemah, yang At-Tarifi tu. Okay. Namun yang pastinya Umar Ibn Al-Khattab mengamalkannya. Kebiasaannya amalan sahabat pastilah berpandukan sunnah Nabi. Sehubungan itu tidak mustahil Umar mendapat doa tersebut daripada didikan Nabi. Walaupun riwayatnya tak famous, tapi sebab dia datang pada Umar. Datang pada Umar ni, dan Umar ni antara sahabat Nabi yang banyak peristiwa dia ada dekat dengan Nabi. Ada juga keadaan dia tinggal. Cuma kita andaikan dengan personality Umar, takkan dia nak reka sendiri. Dia takkan reka. Kecuali golongan yang tak suka pada Umar, macam Syiah, hadis tarawih dia tolak, hadis ni confirm lah dia tolak. Okay, sebab datang daripada Umar Al-Khattab tu sendiri. Okay. Jadi itu doa istiftah yang kedua. Ada lagi sambungan syarah dia tu, muka surat yang ke-10. Keterangan Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazi, syarah Jami' Tirmizi, doa subhanakallahumma wa bihamdik, maksud dia mensucikan Allah Ta'ala daripada sebarang keburukan dan kekurangan, dalam masa yang sama sentiasa memujinya. Ini bererti menafikan segala kekurangan dan mengiktiraf segala kemuliaan. Dia sebab bacaan doa istiftah ni dia menarik sebab dia dimulakan dengan tasbih dulu. Subhanak. Kita baca dalam Quran, sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kamu kepada Tuhan yang maha tinggi. Dan banyak surah dalam Al-Quran ni ada permulaan tasbih. Sabbahalillahi man fis samawati wa ma fil ard. Saya nak sebut sini, kalimah tasbih ni ialah kalimah yang besar. Cuma kita kadang-kadang kita baca terjemahan dia, kita tak dapat nak tangkap mensucikan Tuhan ni macam mana. Okay. Sebab keterbatasan bahasa Melayu kita untuk bagi orang dapat faham betul subhanak tu apa maksud dia. Memang bahasa Melayu dia akan terjemah mensucikan Tuhan, menyucikan Tuhan. Macam itulah lebih kurang. Okay. Tapi saya nak bagi kepada tuan-tuan puan-puan supaya dapat nampak. Okay. Perkataan subhana, dia mari pada root word dia, kata dasar dia ialah sabaha. Bahasa Arab, sabaha maksud dia berenang dalam air tu. Dia ialah fa'il, perbuatan. Okay. Sebab tu orang yang berenang dia akan panggil sibah. Orang tu berenang. Okay. Daripada kalimah sabaha tu keluar subhanallah. Okay. Dari segi bahasanya, perihal berenang yang nak dikaitkan dengan Tuhan, apa dia? Situ. Okay.
Saya nak bagi contoh paling mudah. Saya cuba untuk bagi contoh paling mudah. Okey, supaya kita nampak. Bila mana satu orang hamba dia sebut subhanallah, kita pakai terjemahan umum dulu. Maha suci Tuhan. Sebab apa? Sebab satu orang manusia waktu dia berenang, dia tidak berharap untuk kekal dalam air sampai mati. Sebab kita orang bukan jenis duduk dalam air. Saya nak bagi faham. Saya cuba sebut pelan-pelan sikit. Okay. Tabiat manusia dia duduk atas darat. Dia bukan haiwan ataupun hidupan laut. Itu manusia. Walaupun kita manusia ada keupayaan boleh berenang dalam air, ada orang Tuhan bagi nafas, ada orang Tuhan bagi paru-paru dia besar sikit pada paru-paru orang lain, jadi dia boleh tahan lama dalam air. Tapi dia tak akan buat keputusan, saya duduk dalam air lah sampai kesudah. Nanti kita buat rumah dalam air, kita buat supermarket dalam air, kita beli barang, kita duduk dalam air, jangan duduk atas darat. Atas darat ni semua masalah. Tak. Sebab tabiat manusia, dia tak akan boleh tahan lama. Saya nak sebut, dunia ni tempat sementara. Kita akan pergi ke akhirat. Akhirat tu kekal. Okay. Dunia ni diibaratkan sebagai lautan yang kita duduk dalam. Sebab tu waktu kita sebut subhanallah, Maha suci Tuhan, yang akan tarik aku semula ke akhirat nanti. Maknanya waktu kita sebut tu, kita tidak ada liur ataupun tak terliur langsung pada kehidupan dunia. Sebab tu kalau kita sebut mensucikan Tuhan, dia macam tak sampai. Dia tak boleh nak pergi lagi. Mensuci apa dia? Okay. Waktu kita faham perkataan Sabaha tu berenang, sebab orang berenang dia mengimpikan dataran untuk dia naik. Waktu sebut subhanallah, kita mengimpikan untuk pergi ke akhirat dengan baik. Itu dia. Maknanya bila mana kita sebut subhanakallahumma wa bihamdik, Maha suci Tuhan, yang akan tarik aku ke akhirat nanti. Sebab dia dah plan kita akan pergi ke akhirat. Dunia ni tak akan kekal. Macam kita sebut tadi lah, saya buat perumpamaan, dunia ni dia macam daratan, permukaan laut yang kita duduk berenang dalam dia. Dan satu masa nanti kita akan naik ke darat balik. Daratan kita tu ialah akhirat. Okay. Jadi supaya kita nampak di sini, waktu sebut subhanallah, ialah kita sedang ikrar pada diri kita, aku tak akan ambil banyak sangat atas dunia ni. Sebab tu dia satu benda yang berlawanan. Subhanallah tapi curi duit orang sakai kau. Dia tak tally tu, dia tak tally. Okey. Sebut subhanallah tapi ada ruang-ruang rasuah, ambil kau lah. Dia macam nak duduk dalam air lama. Tapi sebut agak-agak dapatlah naik ke darat, tapi duduk leka lagi dalam air tu. Okey. Dia tak tally benda tu. Okey. Jadi orang yang sebut subhanallah ialah orang yang telah memberikan diri dia kepada akhirat dan sedang berusaha untuk balik ke akhirat dengan betul. Jadi waktu salat tu, tuan-tuan boleh bayang, kita baca ni, tiap-tiap kali duk baca doa istiftah ni, kalau masih lagi ada masalah terleka dengan dunia, memang kita tak faham apa kita baca. Kita tak nampak apa kita baca. Maknanya kita masih mengidamkan. Tuan-tuan boleh bayang, sebahagian orang, sebelum salam lagi, dia dah fikir dah. Lepas pada ni kalau boleh pergi makan kedai ni, sedap. Dia duk terfikir dah. Tapi tadi dia subhanallah tadi tu. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Dia sebut banyak kali tu. Tapi dia macam tak tally, tak sinkronai. Mulut kata lain, tapi perbuatan dia lain. Okay. Sebab tu salat, Nabi kata dia akan create ketenangan. Tapi kalau kita salat dalam keadaan kita tak faham, tak tadabbur makna, kita tak akan dapat nampak apa poin sebenar daripada salat tu. Sebab itulah sudah salat pun duk terfikir benda-benda keduniaan lagi. Bukan salah fikir benda dunia. Memang kita punya medan sekali lah, medan dunia. Cuma memberi waktu yang lama, nak leka lama-lama tu problem. Itu bila mana kita sebut subhanallah, hatta yang kita zikir lepas salat tu pun subhanallah, subhanallah. Itulah jiwa yang perlu ada waktu sebut tu. Aku ni duduk sekejap ni, nanti nak kena naik ke sana, nak kena pergi ke akhirat. Okay. Jadi perjalanan ke sana. Sebab itulah kita tengok Nabi ni bila mana dia penat dengan urusan dunia, dia akan suruh Bilal azan ataupun Bilal arahkan orang untuk salat. Dalam hadis yang terkenal, arihna biha ya Bilal, rehatkanlah kita dengan salat. Kita tak boleh nak faham salat ni berat, tiba-tiba Nabi kata boleh rehatlah salat. Rehat apa? Rehat badan memang tak, rehat emosi dalam tu. Merehatkan emosi dengan keserabutan dunia yang dah banyak. Sebab tu susunan waktu salat tu dia dah tally dah.
Subuh sebelum anda tempuh masalah dunia ni, nak kena hadap jam, nak kena hadap orang datang lambat, salat dulu. Salat dulu, pengharapan pada Tuhan. Nanti dah tempuh, habis salat subuh, berjumpa dengan orang masalah, berjumpa dengan orang-orang toksik, zuhur nanti bagi pengharapan balik sekali lagi. Sebab tu dia punya waktu tu dia kena habis asar semua dah selesai, maghrib kita dah nak rehat, malam tutup hari itu dengan pengharapan pada Tuhan, isyak tu. Jadi kita akan nampak kesinambungan salat tu. Dengan perasaan inilah kita jadi sayang nak tinggal salat, sebab kita tahu kita perlu pada dia. Sekarang ni orang dia rasa macam aku salat ni supaya orang tak kata aku ni orang tak semayang. Tu je, cukup yang tu je cukup. Orang tengok, oh ada datang masjid, okey. Tapi dalam masa yang sama dia duk buat benda-benda yang berlawanan dengan perihal orang yang salat. Itu maksud dia. Okey. Wa tabarakasmuk, doa yang kedua, orang yang banyak menyebut dan mengingati nama Allah akan mendapat kebaikan dan keberkatan. Yang ketiga, doa wa ta'ala jadduk, keagungan dan ketinggian Allah tidak dapat diatasi dan khazanahnya tidak pernah berkurangan. Yang keempat, asasnya sebagai tambahan daripada penulis ni lah, At-Tirmizi membawa hadis yang menyatakan doa ini dibaca ketika salat malam. Namun terdapat dalil menunjukkan bahawa doa ini dibaca dalam mana-mana salat. Maknanya Tirmizi dia ada jumpa satu riwayat yang kata Nabi akan baca pada waktu salat qiyam malam, qiyamul lail lah. Nak katanya kita boleh baca pada mana-mana, walaupun dia ringkas tapi dia padat. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ringkas, tapi kalimah-kalimah itu ialah kalimah-kalimah yang cukup untuk menjelaskan perhambaan. Sebab poin dia ialah nak declare diri hamba. Declare diri hamba. Itu poin dia. Sebab tu salat ni dia tak akan boleh create kepribadian orang selagi orang tu tak declare diri dia hamba. Kalau kita salat takbiratul ihram terus baca Fatihah, dia macam tergesa-gesa lah. Dia macam masuk dalam satu adat istiadat tanpa adab yang baik. Tuan-tuan pergi istana, tak sembah apa pun raja, terus beritahu patik ni datang, tak patik pun, saya ni datang ada problem. Terus macam tu, langgar semua protokol. Boleh, kena raja-raja yang baik, kena sultan yang baik, dia tak kisah sangat protokol, lakulah apa yang kita nak sebut tu. Kena yang kata apa, yang cengih sikit, mungkin tak lepas kot. Tuhan dia bukan macam tu. Cuma saya nak kata dari segi sedar diri hamba tu, sedar diri hamba. Sebab tu doa istiftah ni Nabi tak nak tinggal, sebab Nabi sedar diri dia hamba. Dan dia tak wajib kan, sebab Tuhan dia bukan mengharapkan protokol kita. Cuma nak katanya, kalau dia sedar diri dia hamba, dia tahu benda itu ialah benda yang memang dia kena buat. Dia kena isytihar diri dia sebagai seorang hamba. Okay. Doa istiftah yang ketiga. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila as-salati qala, apabila Nabi berdiri untuk salat, Nabi akan berdoa. Yang ni yang agak panjang sikitlah. Yang ni yang paling panjang dalam riwayat kita. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi fatara as-samawati wal arda hanifa wama ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadika wasyarru laysa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ni paling panjang riwayat Muslim. Hafal yang ni, habis baca yang ni rokok terus, tak ingat Fatihah sebab panjang sangat. Okay. Dia kena buat latihan lah. Buat latihan dia kena buat. Saya tak baca dia punya kata apa, dia punya terjemahan tu, kita akan tengok sendirilah yang tu. Kita tengok keterangan Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim. Wajjahtu wajhi, lebih kurang lah dengan kita biasa baca tu. Maksudnya saya qasadkan ibadah ini hanya kepada Allah. Maknanya kita hadapkan kata apa, keutamaan kita pada Tuhan. Hanifah maksudnya lurus dan minat ke arah kebaikan, merujuk kepada sifat Nabi Ibrahim dan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim.
Wa nusuki. Nusuk mai pada kalimah an-nasik yang bermaksud emas atau perak, manakala an-nasikah bermaksud emas, bermaksud perak yang tulen. Ayat arduna sakah bermaksud bumi yang menghijau. Doa wa nusuki pula bermaksud segala ibadah saya. Secara tidak langsung ini menunjukkan ibadah yang berkualiti diibaratkan seperti emas dan perak yang tulen atau seperti bumi yang menghijau. Sebab tu orang yang baca terjemahan dia tak akan boleh faham nusuki ni maksudnya ibadah. Kat mana ibadah? Sebab doa-doa yang Nabi ucapkan kadang-kadang dia bersifat perlambangan. Nabi sebut dengan cara perlambangan. Nusuk tu memang maksud dia ialah bahan galian dalam bumi ni. Emas, perak, kebiasaannya yang tu lah. Maksudnya Nabi cuba ibaratkan ibadah yang kita buat ni macam emas dan perak yang bernilai yang akan kita gunakan untuk selamatkan diri di akhirat. Ini mata wang kita. Taklah kata dia akan jadi mata wang, cuma nak katanya ibarat benda paling bernilai, benda yang paling dekat dengan mata manusia ni ialah wang ringgit lah. Sebab dengan wang ringgit ni dia banyak benda dia boleh buat. Okay. Allahumma antal malik, maksudnya Allah berkuasa atas segala sesuatu dan raja yang hakiki bagi sekalian, bagi segala makhluk. Yang kelima, muka surat 14. Zalamtu nafsi wa'taraftu bi dhanbi faghfirli dhunubi jami'ah. Maksudnya menegaskan secara adabnya kita mesti mengakui dosa-dosa yang telah dilakukan terlebih dahulu. Zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diri aku. Wa'taraftu bi dhanbi, dan aku iktiraf dosa aku buat. Faghfirli dhunubi jami'ah, ampunilah dosa aku keseluruhannya. Maknanya sebab tu saya kata doa istiftah ni ialah doa declare diri hamba yang lemah. Jadi kata Imam Nawawi, dari segi adabnya kita kena mengaku kita hamba yang lemah. Kita kena mengaku. Tuan-tuan tengok adat protokol setengah istana, setengah sultan masuk mengadap ni kena sebut patik pacal yang hina. Dia mana tahu kita hina. Kadang-kadang kita mulia pada dia, dia yang hina pada kita. Tapi kena sebut lah, sebab dah dia jadi sultan. Nak kata protokol, okay, dari segi protokol, taklah saya nak kata Tuhan ni dia mengharapkan protokol. Tapi kalau dengan makhluk pun kita buat sampai macam tu sekali, dengan dia yang menghidupkan kita, yang bagi semua fasiliti yang terbaik, maka kita lebih-lebih lagi kena mendahulukan. Okay. Labbaika, biasa sebut perkataan labbaika ni dalam umrah dan haji ya. Okay. Tiba-tiba dalam, sebab tu saya kata kalau baca tapi orang tak pernah dengar, dia ni tengah tawaf ke tengah salat, tertukar habis. Okay. Labbaika ni ialah satu, bila mana orang Arab, bila mana dia panggil orang yang menyaut tu sebut labbaika, sahutan yang bersemangat dia panggil. Kita panggil orang tu sahut panggilan kita dengan penuh kegembiraan, dengan bersungguh-sungguh. Arab akan guna labbaika, aku akan datang, aku pasti datang. Jadi kita guna perkataan yang paling terbaik. Aku datang salat ni bukan kerana malah-malah apa semua, bukan. Labbaika, aku datang. Sebab tu kita pergi tawaf pun labbaik Allah, aku datang ke rumah kamu ni. Bukan datang duk fikir, ni saja nak habis duit aku ni. Bukan. Memang nak pergi pun. Memang diri nak pergi. Kalau beri pilihan antara pergi tempat lain dengan pergi buat umrah, walaupun jumpa macam-macam orang teruk pun ramai sana, tipu duit orang pun ramai, tapi tak nak pergi. Kita tak rasa ni pergi ni cukup syarat je ni, adalah duit lebih ni pun tengah bukan main lagi nak boleh sampai sini. Yang tu tak panggil labbaikah. Ni datang dengan betul-betul. Wasa'daika, iaitu aku sentiasa menolong agamamu dan aku sentiasa ikut ajaran kamu. Saya bagi contoh pada tuan-tuan dan puan-puan. Perkataan labbaika wasa'daika ni ialah kita jumpa satu orang tu kita telah idola dia lama lah. Tiba-tiba dapat berita dia datang Penang, jumpa dia tu, kita saya follow tuan lama dah. Kita cerita, kawan tu tak tanya pun. Kita cerita, saya follow tuan lama. Lepas tu sebut nama salah. Jadi muka tak malu. Ada orang macam tu sebut nama, ni bukan orang ni, padahal orang lain, tapi dia punya confidence tu lain macam. Okay. Cuma nak katanya, saya nak gambarkan pergi solat tu dalam keadaan aku datang dan aku memang nak solat pun. Bukan aku saja, aku datang malah-malah ni, bukan. Okay. Yang ke-8, wal khairu kulluhu fi yadika wasyarru laysa ilaika, menunjukkan ketinggian adab kita terhadap Allah
dengan kita menisbahkan kebaikan kepada Allah dan bukannya keburukan. Maknanya Tuhanlah yang beri segala kebaikan. Yang kesembilan, hadis ini menganjurkan kita membaca doa istiftah, melainkan jika kita menjadi imam dan makmum yang tidak mampu bertahan dalam solat banyak. Jadi imam tak payah nak baca layan ni. Nanti orang tunggu lama, dia tak ingat surah Fatihah ke? Sebab bacaan doa istiftah ni agak panjang. Baca dalam maghrib dengan isyak, memang orang marah lah. Dia ni memang tak ingat Fatihah kot. Dekat 15 minit dah lah baru hafal pagi tadi. Nak test maghrib nanti. Memang jahanam lah. Dia jadi ambil masa lama. Test dalam solat lain dulu. Test dalam solat yang individu dulu. Yang ke-10, Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitab Al-Majmu', doa istiftah riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini adalah riwayat yang terbaik. Doa kedua terbaik ialah doa istiftah riwayat Abu Hurairah, iaitu Allahumma ba'id baini yang awal tadi. Yang ni yang paling atas. Imam Nawawi dia suka yang ni. Dia letak hierarki doa-doa istiftah ni yang paling panjang. Itulah yang paling terbaik. Yang ke-11, sebahagian ulama seperti Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad berpendapat doa istiftah ini ialah riwayat Sayyidina Ali dibaca dalam salat malam. Salat malam memang sesuai lah, memang panjang pun, dengan waktu yang sunyi apa-apa semua tu. Okey. Cuma nak sebutnya ini antara doa istiftah yang terpanjang. Kita ambil satu lagi yang terakhir sebelum kita tangguhkan kelas kita ni, yang keempat. Okey. Allahumma rabba Jibril wa Mikail, muka surat 15. Hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim juga, daripada seorang sahabat, dia tanya Aisyah, sa'altu Aisyata ummul mu'minin bi ayyi shay'in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu idza qama min al-lail. Okey, tengok terjemahan tu. Ummul Mukminin ditanya oleh satu orang, tak diketahui siapa yang tanya tu, tentang doa istiftah Nabi dalam salat malam. Dia tanya ni dalam salat malam, bukan salat fardu, salat malam. Okay. Beliau menjelaskan, kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata kana idza qama min al-laili iftataha salatahu. Kata Aisyah, bila Nabi berdiri untuk salat malam, Nabi akan mulakan salat dengan doa Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Okay, kita boleh tengok terjemahan tu. Terjemahan dia banyak sebut nama malaikat dulu. First, saya cerita sikit sebab apa sebut nama malaikat. Sebab problem masyarakat Arab jahiliah ni, dia orang pun memperdewakan malaikat. Dia orang angkat Jibril lebih pada tahap Jibril. Bahkan dia orang anggap dia orang ni Tuhan, malaikat-malaikat ni. Itu antara sebab Nabi nak sebut pada kita, malaikat dia makhluk Tuhan. Dia bukan pembantu Tuhan, dia makhluk yang patuh kepada Tuhan. Keterangan Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqqaf. Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqqaf ni yang tulis satu projek besar berkenaan dengan ilmu lah, Durar As-Saniyah dan beberapa projek besar di Arab Saudi lah. Dia ni memang keturunan Nabi betul. Sebab sekarang ni orang bising pasal keturunan Nabi kan. Okay. Yang ni memang keturunan Nabi betul, Alawi As-Saqqaf ni. Yang duk buat application Durar As-Saniyah tu, Mausu'ah Al-Hadisiyah, apa-apa semua orang belajar agama dia tahulah. Ini projek daripada dia. Dia orang kaya dan dia orang alim sekaligus di Saudi. Sebab nak generate satu apps tak kurang pada 1 juta rial. Nak buat satu apps. Sebab tu nak buat apps ni bukan mudah lah. Dia kena banyak duit, kena generate. Okay. Cuma dia banyak, dia tulis buku banyak. Dia buat application carian hadis yang paling terkini lah sekarang ni. Okay. Nama-nama malaikat yang disebut dalam semuanya ialah malaikat yang mempunyai kedudukan yang besar. Malaikat Jibril pembawa wahyu, malaikat Mikail penjaga hujan, tumbuhan dan rezeki, manakala Israfil peniup sangkakala. Maknanya ini ialah malaikat-malaikat yang utama lah. Okay. Dia tak sebut secara panjang lebar sebab cuma saya tambah sebut tadi, empat-empat malaikat ini juga telah disyirikkan mereka padanya. Sebab tu kalau tengok dalam mantra-mantra Melayu lama, wahai Israfil, wahai Mikail, wahai Israel dengan berkat la ilaha illallah, duk sebut nama 4 orang ni. Sebab memang minta direct pada 4 orang ni, tak minta pada Tuhan pun. Okay. Dan inilah yang berlaku pada khurafat jahiliah dulu. Yang kedua, kita memohon agar Allah meneguhkan pendirian dan memberikan kita hidayah ke arah jalan yang lurus. Doa ini menunjukkan
merendahkan diri, iaitu kamalut tazallul, kesempurnaan dalam merendahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Okey. Jadi alhamdulillah kita dah selesai 4 bacaan doa istiftah. Kita ada baki 5 lagi. Sebab dalam buku ni ada 9. Okay, cuma saya nak sebutnya ialah antara doa-doa istiftah yang terbaik ialah yang riwayat pertama tadi lah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayai, riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari. Yang paling ringkas ialah riwayat yang kedua, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Nanti kita akan tengok yang lain-lain. Dan yang panjang tadilah riwayat daripada Imam Muslim tu, yang ada labbaika wa sa'daika tu. Okay, itu antara yang terpanjang. Okay. Secara umumnya kita dah cover 4 doa istiftah ni. Moga-moga dengan 4 ni kita boleh tukar-tukar lah dalam solat kita. Kita boleh nampak. Kita boleh, tapi nak kena hafal lah. Dia tak boleh buat macam Quran, bawa buku tu tengah solat. Tak boleh lah. Okay, kena hafal. Quran boleh lagi nak letak kat depan. Okay, cuma yang ni kita kena struggle sikit lah untuk hafal. Dan tengok makna dia, perhati makna dia, kita akan dapat rasa sedikit kelainan dalam salat tu. Okay. Jadi kita berpada situ je kot untuk pagi ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.